Terima kasih semua Yang Berhormat. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri ataupun Timbalan untuk menjawab. 15 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tamanya saya berdiri di sini diamanahkan oleh Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat di peringkat perbahasan peringkat jawatan kuasa ini. Dan oleh itu saya harap saya dapat mencatat dan dapat memberikan penerangan dalam masa 15 minit yang diberikan. Pertamanya kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada 8 ahli Yang Berhormat yang berucap tadi. Saya mulakan dengan Yang Berhormat Pasir Putih yang membangkitkan isu yang sebenarnya membangkitkan isu-isu yang kita sokong dan kita berikan perhatian, iaitulah berkaitan dengan ekonomi alam sekitar, pelbagai hala, hak asasi manusia, keselamatan pelbagai hala, kerjasama serantau. Secara umumnya kita amat-amat sealiran dengan Yang Berhormat Pasir Putih itu. Berkaitan dengan isu Timbalan Menteri boleh tanya sedikit. Saya nak tanya sebab Timbalan Menteri memberi balasan maklum balas kepada ucapan Pasir Putih. Apakah pendirian kerajaan? Adakah Amerika Syarikat diisytiharkan sebagai saya akan jawab satu persatu. Ini baru ayat pertama, kedua, aluan dahulu. Saya akan pergi dan kalau tak perhati lagi, saya tunggu. Terima kasih, saya tunggu. Ada, insyaAllah. Yang Berhormat, macam inilah Yang Berhormat jawab 10 minit tanpa diganggu, kemudian buka untuk soalan. Datuk Pengerusi. Pertamanya berkaitan dengan masalah kita dengan jiran kita alam sekitar dengan Indonesia, masalah banjir dengan negara Thailand. Sebenarnya ini adalah di bawah khususnya Kementerian Alam Sekitar dan Air. Oleh itu keyakinan kita usaha dan operasi yang berkaitan dengan ini sedang dan akan terus dijalankan. Keduanya berkaitan dengan OIC tadi, sebagaimana yang diperlukan atau tegaskan oleh Yang Berhormat Pasir Putih, saya sealiran dengan Yang Berhormat betapa perlunya kita mengambil bahagian yang aktif dan kita juga senantiasa dalam konteks yang dibangkitkan berkaitan dengan negara Palestin, kita beberapa kali dan berpuluh kali telah menyatakan pendirian kita dalam pelbagai-bagai forum antarabangsa dan dalam negara berkaitan dengan isu itu. Jadi yang dibangkitkan oleh Jelutong tadi berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pasir Putih berkaitan dengan negara Amerika. Saya ingin jelaskan bahawa hubungan kita dengan negara Amerika adalah hubungan dua hala antara dua negara yang bebas dan merdeka. Amerika mempunyai dasarnya, mempunyai tindakannya, kita mempunyai dasar kita yang bebas tanpa dipengaruhi oleh mana-mana negara, kuasa besar atau tidak. Jadi oleh sebab itu, atas pendirian tersebut, kalau ada tindakan oleh mana-mana negara yang kita tidak berhati, kita mungkin memberikan pandangan dan ulasan kita. Jadi kita tidak perlu memberikan pengisytiharan berkaitan dengan negara pada keseluruhan atau pada umumnya. Keduanya berkaitan dengan yang dibangkitkan. Ya. So, maksudnya kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pasir Putih itu, Yang Berhormat setuju adalah tidak betul untuk mentafsirkan Amerika sebagai negara Saya pengganas. tidak perlu memberikan ulasan tentang apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat dalam Dewan ini. Saya sekadar menyatakan itu pendirian kementerian kita dan kerajaan kita. Bahawa kita mempunyai hubungan dua hala, pelbagai hala dengan berbagai-bagai negara dan pendirian negara-negara lain itu adalah yalah, maksudnya negara. Yang Berhormat Timbalan Speaker tidak setuju. Kalau Yang Berhormat Timbalan Speaker setuju, maka kedutaan Timbalan Menteri setuju, maka kedutaan terpaksa kita arahkan untuk ditutup. Betul. Tak ada keputusan untuk tutup mana-mana kedutaan dalam mana-mana. Timbalan Menteri tidak setuju dengan kenyataan Pasir Putih untuk mentafsirkan Amerika sebagai negara pengganas. Betul? Saya dan kementerian dan kerajaan tidak perlu memberikan ulasan tentang mana-mana ucapan yang diberikan oleh mana-mana ahli Yang Berhormat. Yang kita perlu berikan pendirian umum kita, iaitu kita mempunyai Timbalan Menteri, saya tanya sebab kita masih lagi mengharapkan kerjasama dengan Amerika untuk dapatkan balik sejumlah wang yang begitu besar yang terlibat dalam skandal 1MDB. Kalau kita tafsirkan Amerika sebagai pengganas, wang itu tak akan dikembalikan ke Malaysia dan tak boleh digunakan untuk manfaat rakyat. Yang Berhormat, saya tidak kata kita tafsirkan dasar Amerika apa-apa sekalipun. Saya katakan bahawa Amerika ada dasar dia, kita ada dasar kita. Tapi dan saya tidak perlu mengundang Timbalan Menteri perlu tidak bersetuju kita bekerjasama dengan Amerika. Kita perlu kerjasama dengan Amerika. Yang Berhormat, ini bukan mahkamah. Saya fahamlah. Yang Berhormat,
Timbalan Speaker bukan mahkamah. Kalau Tapi penting, Timbalan Speaker, terima kasih. Tapi penting untuk kita untuk menjelaskan kedudukan kita kerana perkara ini akan dirakamkan dan pihak media massa akan melaporkan perkara ini. Kalau kita tafsirkan Amerika sebagai pengganas, wang MDB yang diambil dari negara kita tidak akan dikembalikan. nampaknya yang berhormat jelutong tak faham apa yang sebutkan. Saya kata saya tidak mentafsirkan Amerika Syarikat sebagai Timbalan apa-apa sekalipun. Menteri, saya terangkan. Yang berhormat sebagai Timbalan Menteri ataupun mana-mana menteri, boleh memilih untuk jawab ataupun tidak. Okey. Kalau tak nak jawab dalam Dewan, boleh jawab cara bertulis. Okey. Kalau yang berhormat sekarang tinggal 9 minit 28 saat, saya takkan tambah masa. Ya, itulah. Jadi kalau yang berhormat nak layan, terpulang lah. Kalau yang Okey. berhormat tak nak layan pun terpulang. Tapi yang berhormat semua mesti tahu dalam peraturan mesyuarat, kita tak boleh paksa menteri menjawab macam dalam mahkamah. Terpulang pada menteri. Sebab Saya itu prosedur sebelumnya dalam peraturan mesyuarat. Silakan yang berhormat 9 minit. Terima kasih Datuk Pengerusi. Seterusnya Yang Berhormat Selayang membangkitkan isu berkaitan dengan kurangnya perbelanjaan untuk beberapa perkara. Secara umumnya ini terpaksa berlaku bukan sahaja oleh kementerian kita tetapi kementerian-kementerian lain kerana pengurangan yang diputuskan oleh kerajaan untuk menumpukan kepada COVID-19 dan oleh itu kementerian kita juga kena dikurangkan perbelanjaannya. Khusus berkaitan dengan kedudukan pelantikan Pesuruhjaya tinggi kita ke Singapura, sukacita saya maklumkan bahawa proses pelantikan Pesuruhjaya tinggi kita ke Singapura sedang berlaku, malah telah pun berlaku dan ianya mengambil sedikit masa kerana proses pelantikan Pesuruhjaya dan duta-duta ini kenalah melalui proses yang agak teliti. Walau bagaimanapun sudah ada calonnya dan sudah ada proses untuk melantiknya. Seterusnya, Mbak Menteri, minta depan sini, Kelang. Terpulang pada yang berhormat. Okey, saya bagi satu ya. Terima kasih Menteri Tuan Busi. Saya nak bangkit isu berkait dengan Singapura dan saya telah dapat beberapa aduan telefon daripada Singapura, khususnya pekerja Malaysia yang sekarang terpaksa tinggal dalam suasana kemiskinan. Dan saya diberitahu juga bahawa walaupun mereka telah panggil kepada Duta Malaysia ataupun ke Embassy Malaysia, tetapi langsung tidak ada apa-apa respons ke atas masalah mereka. Mungkin Menteri boleh memberi penjelasan dan juga minta duta kita dekat sana ataupun wakil kita dekat sana untuk berhubung dengan pihak berkenaan dan tolong mereka. Terima kasih. Terima kasih Kelang kita memberikan perhatian. Maklumat resmi yang kita ada ialah bahawa jumlah sebenarnya rakyat Malaysia yang dikatakan gelandangan di Singapura itu adalah sebilangan kecil sahaja. Manakala yang besarnya ialah warga negara-negara asing yang lain. Dan kita ada peraturan-peraturan perjalanan yang bebas kepada mereka. Tetapi jika ada masalah, Yang Berhormat sendiri boleh menghubungi saya dan berikan kes yang khusus supaya kita dapat cuba membantu mereka ini. Jadi ada prosedurnya yang jelas dan mungkin tidak diketahui tetapi jika juga perlu saya secara kementerian akan membantu mereka. Seterusnya berkaitan dengan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Selayang, isu yang dibangkitkan juga oleh pihak-pihak yang lain yang berucap berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Beberapa Yang Berhormat membangkitkan ini, saya suka maklumkan bahawa proses perjalanan perhubungan kita dengan negara China khususnya berkaitan dengan Laut Cina Selatan ini sedang berjalan dan sebagaimana yang Berhormat Menteri telah pun umumkan dalam ucapan terkini beliau semasa menutup perbahasan peringkat dasar dahulu, kita mempunyai pelbagai-bagai cara untuk kita berhubungan dengan negara China berkaitan dengan isu ini. Saya setuju bahawa ianya tidaklah semudah itu untuk diselesaikan, tetapi walau apa pun kita akan terus membincangkan perkara ini di pelbagai-bagai peringkat dan medan sekali lagi supaya perkara ini akan terus dijadikan isu yang kita akan bangkitkan. Sebagaimana juga yang YB Selayang sebutkan tadi, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, ada kes yang khusus dan dalam kes itu Yang Berhormat Menteri Mindef, Menteri Kanan Pertahanan mungkin akan sentuhnya kemudian, ada kita membuat tindakan dan itu telah pun memberikan kesan yang tertentu tetapi masih lagi terhad. Jadi operasi dan usaha ini akan terus berjalan di peringkat diplomasi dan di peringkat-peringkat yang lain. Yang Berhormat, Ya. soalan saya ialah adakah kita membuat protes secara terbuka supaya rakyat juga tahu apa yang telah berlaku?
Datuk Pengerusi, kita memilih setakat ini untuk membuat perhubungan diplomasi melalui nota-nota diplomasi. Tetapi kita tidak menutup ruang kita untuk bertindak apabila keadaannya memerlukan. Terima kasih. Berkaitan dengan siasat Southeast Asia Regional Centre on Terrorism, sekali lagi isu ini dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat. Sukacita saya maklumkan pengurangan belanjawan adalah kerana pengurangan yang berlaku kepada keseluruhan kementerian, tetapi saya bersetuju bahawa isu keganasan ini mestilah dihadapi dengan pelbagai cara. Berkaitan dengan siasat secara umumnya juga ditimbulkan perlunya aktivitinya dimaklumkan lagi, itu saya akan beri perhatian. Tetapi saya boleh maklumkan juga bahawa saya sendiri, Batu Kawan, telah terlibat dalam satu program siasat yang dianjurkan oleh Majlis Belia Sabah beberapa bulan lalu dengan anak-anak muda. Jadi kita akan cuba mendedahkan lagi anak-anak muda kita, rakyat kita kepada pemikiran yang berbentuk bagaimana nak mencegah daripada berlakunya keganasan dalam masyarakat negara kita dan di seluruh dunia. Seterusnya berkaitan dengan Yang Berhormat Arau, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya menghormati dan mengiktiraf peranan Arau yang bersuara dengan lantang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan khususnya Laut Cina Selatan. Saya bersama dengan beliau melihat dan memerhatikan bahawa kejayaan yang agak besar setakat ini dalam hubungan antarabangsa, khususnya berkaitan dengan negara China dan India, dalam bidang ekonomi telah pun berjaya dan berlaku. Dan kita juga menjawab satu lagi teguran yang diberikan oleh ahli yang berhormat yang lain tentang sawit ini bukan sahaja dengan negara China dan India, kita juga sebagaimana ditanyakan oleh Yang Berhormat Pontian bekerjasama dengan Eropah, Kesatuan Eropah untuk kita bersama-sama dengan Indonesia memastikan bahawa kita dapat memberikan kepada Eropah, Kesatuan Eropah suatu pendirian yang sama, memastikan bahawa kelapa sawit tidak lagi dikenakan diskriminasi oleh Eropah. Ya Mak, sikit saja. Adakah kita akan merujuk pencerobohan China ni ke Mahkamah Antarabangsa? Jawapan sebentar yang boleh saya berikan ialah bahawa kes ini telah pun, sebagaimana Yang Berhormat pun tahu, dibawa oleh sebuah negara iaitu Filipina, dan walaupun Filipina berjaya, tetapi dari segi umumnya tindakan yang perlu kita lakukan berkaitan dengan negara China dan Laut Cina Selatan ini masih terus berjalan. Bukan satu kaedah saja, pelbagai kaedah akan kita anggap sebagai sah untuk kita lakukan demi untuk menjaga kepentingan wilayah kita. Seterusnya, kalau saya boleh. Boleh saya tanya tentang isu penjualan air kepada Singapura yang telah dibangkitkan. Adakah kita teruskan dengan arbitration itu di Mahkamah Arbitration sekarang, ataupun kita sudah lupakan untuk buat demikian? Kita batalkan, ataupun is the government continuing with arbitration proses, ataupun kita tidak? Terima kasih Kuala Langat. Setakat yang saya tahu, tapi saya tak ada nota yang khusus berkaitan dengan itu, setakat yang kita tahu dasar kita berkaitan dengan air dan Singapura tidak berubah daripada dasar yang ada pada kerajaan yang lalu. Hal yang sama, Tuan Menteri, hal yang sama. Sepaham saya, Yang Berhormat Menteri, pendirian Singapura tentang semakan harga air mentah itu adalah Malaysia telah kehilangan hak pada tahun 1987. Sebab perjanjian 62 itu mengatakan selepas 25 tahun rundingan semakan harga boleh dibuat. Tapi kita tak lakukan pada waktu itu. Pendirian Singapura kita telah kehilangan hak. Tafsiran kita pula ialah semakan itu tak terikat setakat 25 tahun. Jadi yang paling akhir saya ingat saya adalah kedua-dua negara bersetuju untuk peguam negara kedua-dua pihak berjumpa untuk melihat semula position setiap negara. Dan perjumpaan paling akhir peguam negara ni adalah berlaku pada Disember tahun lepas. Jadi kalau nak dimaklumkan perkembangan kepada Parlimen, saya ingat apakah ada lanjutan pertemuan di antara kedua negara setelah dipersetujui peguam negara kedua-dua negara yang meneruskan usaha.
Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Saya fikir secara terperincinya selepas saya dah menjawab kolangan tadi, terperincinya soalan Yang Berhormat Kulim Bandar Baru itu mungkin Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang akan lebih layak untuk menyentuhnya apabila sesuai masanya nanti. Sebelum saya habis masa saya, Datuk Pengerusi, saya ingin jawab soalan yang ditanya oleh beberapa Yang Berhormat tadi tentang peruntukan sekitar 95 juta atau 90 juta untuk sumbangan luar negeri. Saya dimintakan senarai yang ada kepada saya, senarai yang meliputi lebih daripada 20 institusi dan badan-badan antarabangsa yang kita beri sumbangan tetap. Satunya misalnya D8 berpejabat di Istanbul, iaitu 8 negara membangun. Kita bagi sumbangan RM950,000. Kita beri kepada Indian Ocean Rim Association IORA RM118,800. Kita beri kepada Islamic Solidarity Fund sebanyak RM283,500. Kita beri kepada Asia Europe Foundation RM297,000. Kita beri pada OIC General Secretariat yang besarnya ialah kepada bangsa-bangsa bersatu, yang mana kita memberikan sumbangan kepada regular budget bangsa-bangsa bersatu RM47,025,000. Kita berikan kepada pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu RM16,830,000. Kita berikan kepada Commonwealth Secretariat, kita berikan kepada bajet-bajet ASEAN China Center, ASEAN Foundation, kita berikan bajet kepada Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons RM1,300,000 dan kita berikan kepada senarainya kalau dipohon saya boleh edarkan. Jadi ini bermakna bahawa kerajaan kita, negara kita dalam tanggungjawab antarabangsa kita amat komited dan kita antara negara yang paling saya diberitahu walaupun agak lewat pembayaran kita mungkin, tetapi paling taat kepada pemberian sumbangan ini. Dan kita mungkin perlu, aku harus terima, menggunakan kebaikan kita untuk memberi sumbangan tetap secara tulus ini, melakukan pelbagai-bagai lagi aktiviti untuk memastikan kita boleh memperolehi keuntungan ROI daripada apa yang kita lakukan itu. Tapi ini masih dalam usaha kita yang berterusan. Saya rasa begitu saja, Datuk Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat sekalian. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia RM703,128,300 untuk Kepala B13 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2021 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah dipersetujukan. Ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju, Kepala B13 jadi sebahagian daripada jadual. Yang Berhormat sekalian, masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P13 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah Kepala P13 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan.